Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Cikgu Ida akan berkongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1 bab 5, iaitu bertajuk Tamadun Awal Dunia. Jom kita belajar sejarah. Untuk makluman semua pelajar, terdapat 2 tajuk, subtajuk dalam bab 5, iaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Kedua, perbandingan sumbangan tamadun awal dunia. Seterusnya, kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, menyatakan lokasi tamadun awal dunia. Pelajar dapat menerangkan perkembangan tamadun awal dunia. Dan yang ketiga, dapat menerangkan aspek sumbangan tamadun awal dunia. Kita lihat yang pertama, lokasi tamadun awal dunia. Di manakah lokasi tamadun awal dunia? Kita lihat peta. Di dalam peta, terdapat benua Afrika, Eropah dan Asia. Dan lokasinya dapat dilihat pada petunjuk. Terdiri dari 4 lokasi tamadun awal dunia. Pertama, tamadun Mesopotamia. Lokasinya di Sungai Tigris dan Euphrates. Kedua, tamadun Mesir Purba. Lokasinya di Sungai Nil. Seterusnya, tamadun Indus. Lokasinya di Sungai Indus. Dan yang terakhir, tamadun Wanghi. Lokasinya di Sungai Huanghe. Terusnya, kita lihat berkaitan dengan perkembangan tamadun. Bermula dengan tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia terdiri daripada beberapa kerajaan. Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Untuk makluman semua pelajar, orang Sumeria membina pertempatan, menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah, membina pengairan. Manakala, terdapat juga kawasan yang subur yang dikenali sebagai Bulan Sabit Subur. Seterusnya, Mesopotamia berjaya membina tempat ibadat yang dikenali sebagai zigurat. Negara kotanya ialah Urartu yang berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan dan seterusnya berkembang sehingga hari ini meliputi kawasan Iraq, Turki dan Iran. Kita terus kepada tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba pula terdiri pada 3 tahap pemerintahan, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Sungai Nil berperanan membanjiri kawasan sekitarnya dengan membawa lumpur berwarna hitam. Ini menunjukkan hadiah yang terhebat daripada Sungai Nil kepada tamadun Mesir Purba. Terdapat perkampungan yang kemudiannya disatukan oleh Raja Menes membuka bandar Memphis. Manakala semasa Kerajaan Pertengahan berlaku perkembangan dalam bidang kesusastraan dan ukiran. Rajanya menggalakkan kegiatan perdagangan dengan Nubia sehingga terbentuknya ibu kota yang dikenali sebagai Tibis. Seterusnya, kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir, iaitu Fir'aun. Raja yang terkenal ialah Ramses yang membina banyak monumen berhala. Beralih kepada tamadun Indus. Tamadun Indus mempunyai 2 musim, iaitu hujan dan musim kemarau ataupun musim kering. Musim hujan membawa kepada banjir
manakala musim kering membawa kepada kemarau. Penduduknya aktif dalam bidang pertanian seperti tanaman gandum, pembuatan barangan daripada kapas dan besi dan aktiviti perdagangan dengan penduduk Mesopotamia. Kehebatan tamadun Indus adalah terbinanya dua bandar terancang, iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Jurutera mencipta sistem paip dan perbentungan. Kota dikelilingi dinding bata dan kota dibinanya benteng. Jalan raya juga dibina dan rumahnya pelbagai tingkat. Tamadun Indus mengalami zaman kemerosotan kerana gempa bumi, banjir dan serangan arian. Tamadun yang terakhir ialah tamadun Huang He. Tamadun Huang He bermaksud Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur dan sesuai untuk pertanian, pertempatan dan aktiviti mengumpul hasil hutan dan berburu binatang. Terdapat 3 kerajaan dalam tamadun Huang He, iaitu Xia, Shang dan Zhao. Anyang merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Aktiviti utama ialah membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan varnis, sutera, sulaman dan ukiran, serta penghasilan ciptaan daripada kayu dan logam sebagai alat pertanian. Itulah antara aktiviti ekonomi tamadun Huang He. Ialah tajuk 5.2, perbandingan sumbangan tamadun awal. Sumbangan tamadun awal dapat kita kategorikan kepada aspek pemerintahan dan pentadbiran. Kedua, kegiatan ekonomi. Ketiga ialah teknologi. 4, kesenian dan kesusasteraan. Dan yang kelima ialah binaan bangunan dan kemudahan. Aspek yang pertama, pemerintahan dan pentadbiran. Kerajaan Mesopotamia diperintah oleh Raja Hammurabi yang berjaya memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi dan membentuk Empayar Babylon. Manakala tamadun Mesir Purba, rajanya dikenali sebagai Fir'aun yang berkuasa mutlak. Fir'aun mempercayai kehidupan selepas mati dan menghormati mayat untuk dikebumikan dengan cara memumiakan mayat. Manakala Indus diperintah oleh golongan pendeta. Golongan ini mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Tamadun yang terakhir ialah sistem pemerintahannya dinasti, iaitu tamadun Huang He. Raja mendapat mandat daripada syurga dan raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Aspek yang seterusnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Tamadun Mesopotamia, ekonominya ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Pekerjaannya ialah petani, pedagang dan artisan, pegawai, jurukira, pengusaha tekstil dan tembikar, tukar rumah dan hamba. Manakala tamadun Mesir Purba, pekerjaannya lebih kepada petani, tukang tenun dan pembuatan barangan tembikar, pelombok emas dan pedagang di pelabuhan Tibis, Memphis dan Elephantine. Manakala tamadun Indus, kegiatan ekonominya ialah perdagangan seperti emas, gading, gajah dan manik.
Aktiviti pertanian terdiri daripada tanaman padi, barley dan kacang. Artisan menghasilkan barangan logam dan tembika serta kegiatan perdagangan. Seterusnya, tamadun Huang He. Aktiviti pertaniannya seperti gandum, sekoi, barley, padi. Terdapat juga pembinaan terusan dan teknologi pembajakan. Seterusnya, penciptaan cangkul dan sabit serta memperkenalkan batas untuk penanaman. Aspek yang ketiga ialah teknologi. Teknologi tamadun Mesopotamia berjaya mencipta tulisan kuniform, roda, bidang perubatan, astronomi dan matematik. Tamadun Mesopotamia juga mencipta formula bagi mengira geometri, bulatan dan segitiga. Menghasilkan kalender iaitu 12 bulan. Tamadun Mesopotamia juga mencipta roda, sauh dan bajak dan seterusnya emas dan reka cipta berasaskan gangsa. Tamadun Mesopotamia mencipta kertas daripada pokok papyrus dan ahli astronominya mencerap pergerakan bulan, planet dan bintang. Seterusnya, teknologi tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba berjaya mencipta tulisan yang dikenali sebagai hieroglif dan menghasilkan kertas yang dipanggil papyrus. Mencipta dakwat hitam untuk menulis teks agama dan dokumen penting. Sumbangan dalam bidang kalender iaitu 365 hari. Hasil ciptaannya dalam bidang astronomi, matematik, perubatan, bahasa dan seni bina. Manakala dalam bidang pertanian, pembinaan terusan dan pengairan. Teknologi tamadun Indus pula mencipta sistem menyukat, berat dan sukatan. Kalendernya 365 hari. Mencipta tembaga, gangsa, timah dan kertas. Pembinaan bandar yang terancang di Mohenjo-daro dan Harappa yang kotanya dibina mengikut grade, ada sistem peparitan dan pembentungan. Itulah kehebatan teknologi tamadun Indus. Tamadun yang terakhir ialah tamadun Huang He. Mencipta tulisan daripada lukisan. Berjaya mencipta alat pertanian daripada kayu dan besi. Mencipta benang sutera, mata wang shilling dan penciptaan kompas magnetik. Peningkatan juga dalam bidang pengangkutan jalan dan terusan. Itulah antara teknologi bagi 4 tamadun awal dunia. Aspek yang keempat ialah dalam bidang seni bina dan kesusasteraan. Tamadun Mesopotamia berjaya memperkenalkan tulisan kuniform, mengukir pada batu dan rekaan patung serta menukilkan puisi dan epik Enuma Elish merupakan kisah epik orang Babylon. Manakala tamadun Indus memperkenalkan tulisan piktograf, menghasilkan kerja logam tembaga, gangsa dan batu permata. Penghasilan balang
yang ukiran geometri dan motif alam. Manakala tamadun Mesir Purba memperkenalkan tulisan hieroglif, lakarannya pada dinding bangunan dan kuil serta kawasan perkuburan. Aspek kesenian dan kesusasteraan tamadun Huang He memperkenalkan tulisan piktograf, mencipta puisi yang romantik dan hasil kesenian pada tembika yang diperbuat daripada tembaga. Itulah aspek kesenian dan kesusasteraan tamadun awal dunia. Sumbangan yang terakhir ialah dalam bidang binaan, bangunan dan kemudahan. Persoalannya, namakan tamadun yang membina monumen-monumen berikut. Taman Tergantung Babylon adalah hasil cipta daripada tamadun Mesopotamia. Sphinx merupakan monumen ciptaan tamadun Mesir Purba. Pelan Bandar Terancang, Mohenjo-daro dan Harappa, ciptaan tamadun Indus. Ziggurat merupakan tempat ibadat, ciptaan tamadun Mesopotamia. Perkuburan Syam merupakan sebahagian daripada tinggalan tamadun Huang He. Dan yang terakhir ialah monumen piramid yang merupakan hasil cipta daripada tamadun Mesir Purba. Sebagai pengarahnya, rumusan kepada pembelajaran kita pada hari ini ialah sumbangan tamadun awal memperlihatkan kemampuan manusia meningkatkan kemajuan dalam kehidupan. Perkembangan aktiviti pertanian di lembah sungai membawa kepada pembentukan bandar dan negara kota yang lebih tersusun dan sistematik. Perkembangan inilah yang menyumbang kepada kemajuan sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesusasteraan serta pembinaan monumen. Perkembangan ini juga mempengaruhi kehidupan manusia hingga ke hari ini. Terakhir, penilaian supaya pelajar dapat menjawab soalan esei yang telah disediakan. Sebelum berundur, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang menonton video Cikgu Ida. Dan cikgu mengharapkan agar semua pelajar mendapat manfaat daripada perkongsian cikgu ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan share video sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.